Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini saya akan membentangkan ataupun menerangkan apa yang dimaksudkan dengan praktikum bertema. Sebenarnya, praktikum bertema ini telah mula dilaksanakan semenjak pelajar PISMP ambilan Jun 2017 mula menjalani praktikum. Apa itu praktikum bertema? Praktikum bertema ini sebenarnya adalah lebih berfokuskan kepada pelaksanaan amalan praktikum yang kita fokuskan ataupun kita tumpukan kepada aspek tertentu mengikut seperti mana model struktur praktikum yang diguna pakai. Praktikum bertema ini sebenarnya akan memberi fokus kepada tema-tema tertentu yang melibatkan 4 komponen iaitu komponen perancangan, komponen pelaksanaan, komponen pengayaan dan juga komponen refleksi. Dan setiap komponen ini akan mempunyai tema-temanya yang khusus. Kita akan lihat selepas ini apa pula tema-tema khusus bagi setiap komponen ini. Merujuk kepada model struktur praktikum bertema ini, dapat dilihat bahawa, ataupun sebagaimana yang awak semua sedia maklum, praktikum kita akan dibahagikan kepada 2 fasa. Awak akan menjalani praktikum 2 fasa iaitu fasa 1 dan juga pada fasa 2. Dan pada kedua-dua fasa ini akan terdapat sama ada dalam aspek PMP, maknanya merujuk kepada major awak ataupun elektif dan juga bagaimana pengendalian core curriculum. So sama ada PMP ataupun core curriculum, so dia memang akan terdapat ataupun akan ada fasa perancangan, akan ada fasa pelaksanaan, akan ada fasa refleksi dan seterusnya akan ada fasa pengayaan. Kita akan tengok selepas ni secara lebih detail bagaimana praktikum bertema dilaksanakan bagi setiap fasa tersebut. Dan seperti biasa, apa yang telah awak pelajari semasa di dalam kelas, semasa di IPG, So dekat sini awak akan aplikasikan balik apa yang telah awak belajar itu, di mana PMP yang awak jalankan mestilah inovatif dan juga kreatif, diterapkan kemahiran insaniah serta kemahiran abad ke-21. So selain itu di sini juga semasa praktikum sama ada fasa 1 ataupun fasa 2, sama ada PMP ataupun core curriculum, kolaboratif ataupun sesi perbincangan antara IPG dan sekolah memang akan sentiasa berlaku. Pensyarah penyelia akan sentiasa berbincang dengan guru pembimbing bagaimana tahap ataupun bagaimana keadaan awak menjalani praktikum. So berbalik kepada praktikum bertema. Kalau tengok di sini seperti yang telah dijelaskan sebelum ini ada 4 komponen. Komponen perancangan, komponen pelaksanaan, komponen pengayaan dan juga refleksi. So ini adalah tema-tema yang lebih kecil ataupun kita pecahkannya untuk melihat dengan lebih jelas bagaimana komponen itu akan dibimbing ataupun akan dilaksanakan. So pada komponen yang pertama, misalkan pada komponen perancangan, dekat sini terdapat tema pengenalan, permulaan, perkembangan pengajaran dan juga penutup. Untuk perancangan ini adalah lebih kepada bagaimana awak menulis RPH. Itu adalah pada fasa perancangan. Dan untuk fasa pelaksanaan pengayaan tu adalah semasa di dalam kelas. Seterusnya semasa dalam kelas, semasa merancang, awak juga boleh mula reflect balik apa yang telah berlaku sepanjang sesi tersebut berlaku untuk kita tambah baik kerja buat kita. So pada fasa pengenalan misalnya, kita akan tengok dekat situ dia ada beberapa lagi subtopik ataupun subtema
tema yang diperincikan lagi. Okey, sebagai contoh dekat situ akan ada nanti objektif pembelajaran. Okey, adakah para pelajar sudah mahir untuk menulis objektif pembelajaran? Okey, apa objektif yang dihasratkan untuk dicapai pada hari tersebut? Okey, seterusnya kita tengok pula kepada pelaksanaan. Adakah aktiviti yang dirancang sesuai dengan objektif pembelajaran yang ditetapkan? Okey, itu adalah tema-tema yang telah diletakkan di bawah setiap komponen. Okey, bagaimana guru menguruskan bilik darjah? Okey, bagaimana guru melakukan pentaksiran semasa sesi PDP? Okey, itu adalah tema-tema dalam setiap komponen. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut selepas ini bagaimana kita menentukan tema-tema. Okey, ini adalah perincian wajaran praktikum bertema mengikut komponen. Okey, kalau tengok di sini antara kedua-dua belah tu kiri dan kanan, fasa 1 dan fasa 2, okey, ada wajaran yang pada fasa 1 tu lebih tinggi daripada fasa 2 dan juga ada wajaran yang pada fasa 2 lebih tinggi berbanding pada fasa 1. Okey, sebagai contoh kita lihat kepada komponen yang pertama iaitu komponen perancangan. Okey, dapat dilihat di sini, okey, pada komponen perancangan wajaran pada fasa 1 lebih tinggi berbanding dengan wajaran pada fasa 2. Okey, ini adalah disebabkan pada fasa 1 para pelajar baru mula menjalani praktikum dan pada masa berkenaan para pelajar masih belum mahir ataupun masih perlu diberi bimbingan bagaimana merancang ataupun menulis RPH dengan baik. Okey, supaya tidak mendatangkan masalah semasa pelaksanaannya. Okey, so begitu juga pada aspek pengayaan. Okey, kalau ditengok di sini, dilihat di sini, fasa 2 pemberatan ataupun wajaran lebih tinggi iaitu 40% berbanding pada fasa 1. Okey, so pada fasa 2 ini sepatutnya para pelajar itu sudah mula ataupun sudah mahir untuk mengaplikasikan amalan pedagogi terkini. Okey, sudah mula menunjukkan ataupun mendengarkan idea-idea yang kreatif, ataupun inovasi yang telah dilakukan. Okey, so dekat sini sepatutnya sudah tidak ada masalah lagi dalam merancang dan juga dalam melaksanakan. Okey, ini adalah bagaimana pelaksanaan praktikum bertema. Okey, pada mulanya ataupun sebagai permulaan, guru ataupun pensyarah penyelia akan berbincang bersama pelajar untuk tentukan aspek kelemahan yang perlu diberi bimbingan. Sama ada dekat sini pelajar sendiri yang boleh cadangkan ataupun pensyarah serta guru pembimbing yang akan cadangkan berdasarkan apa yang telah diperhatikan. So dekat sini kita akan lihat satu tema ataupun satu aspek yang telah dipersetujui bersama sebagai fokus semasa penyeliaan. Okey, so apabila sesi penyeliaan berlaku, guru pembimbing dan juga pensyarah penyelia masih lagi akan melihat keseluruhan PDP. Cuma fokus lebih kepada tema ataupun komponen yang telah dipersetujui bersama-sama tadi. Aspek lain masih lagi dilihat sebab mungkin semasa melihat aspek lain, guru dan juga pensyarah penyelia ini akan mengenal pasti kelemahan ataupun kekuatan yang lain pula yang pelajar berkenaan ada. Jadi senang ataupun lebih mudah untuk penetapan tema untuk sesi bimbingan yang seterusnya. Kita lihat pula secara lebih terperinci bagaimana tema ataupun aspek yang hendak ditulis ataupun hendak dipilih semasa bimbingan yang ditetapkan ataupun bimbingan yang dilakukan oleh pelajar. Bimbingan yang dilakukan oleh pensyarah penyelia dan juga guru pembimbing terhadap pelajar. Sebagai contoh, semasa penyediaan RPH, mungkin pensyarah pembimbing ataupun
pensyarah penyelia ataupun guru pembimbing, mungkin mengenal pasti ataupun dapat melihat di sini yang pelajar berkenaan kurang mahir lagi dalam menulis objektif ataupun hasil pembelajaran. So dekat situ kedua-duanya mungkin bersetuju. Maknanya kita fokuskan kepada bagaimana menulis objektif ataupun hasil pembelajaran dengan betul, berdasarkan kepada aras ataupun tahap pencapaian murid ke dalam kelas yang berkenaan. Itu sebagai contoh. Ataupun apabila melihat keseluruhan RPH, pensyarah penyelia ataupun guru pembimbing melihat yang pelajar ini kurang mahir lagi dalam merancang strategi pengajaran. Strategi pengajaran yang dipilih kurang sesuai dengan objektif yang dihasratkan. Itu adalah fasa perancangan. Maknanya guru pembimbing, pensyarah penyelia akan membimbing, memberi fokus kepada aspek yang telah dipilih ataupun yang telah dipersetujui. Itu adalah semasa penyediaan RPH. Mungkin juga pada fasa perancangan, pelajar yang berkenaan tidak ada masalah. Tetapi apabila masuk ke dalam kelas, didapati pelajar berkenaan tidak boleh ataupun kurang mahir untuk menguruskan murid. Kurang mahir ataupun kurang memberi perhatian. Bagaimana untuk memotivasikan murid. So kita dapat kena pasti dekat situ. Tema yang perlu diberi perhatian. Tema yang perlu ditekankan semasa sesi bimbingan. Ataupun pada fasa pelaksanaan, kita lihat pelajar ini tiada masalah dalam merancang set induksi. Tetapi semasa melaksanakan di dalam kelas, didapati apa yang dilakukan tidak seperti yang dirancang. Tidak mengikut masa yang ditetapkan sebagai contoh. So, kita fokuskan kepada aspek itu semasa sesi bimbingan. Dan dekat sini, sekali lagi saya ulang ataupun saya sebut, dalam menentukan tema, komponen yang hendak dibimbing, yang hendak diberi penekanan, pelajar boleh berbincang dengan guru pembimbing, boleh berbincang dengan pensyarah penyelia, tema mana yang dirasakan lemah, tema mana yang perlu dibimbing. Ataupun kalau pelajar berkenaan tak nampak pada aspek tema yang mana, mungkin guru pembimbing dan juga pensyarah penyelia boleh menentukan ataupun boleh mencadangkan berdasarkan pemerhatian tema ini ataupun komponen ini yang saya rasakan perlu diberikan bimbingan, perlu diberikan perhatian. So bila kedua pihak bersetuju, maknanya tema yang berkenaanlah telah dipilih untuk dibimbing pada sesi penyediaan yang seterusnya ataupun pada sesi yang berkenaan. Ini adalah apa yang ditekankan semasa fasa 2. Pada fasa 1 pun sudah dilihat, cuma kurang diberi penekanan dan pemberatannya pun lebih rendah berbanding pada fasa 2. Tetapi kepada fasa 2, para pelajar patutnya sudah mahir bagaimana melaksanakan pembelajaran penerokaan. Pelajar sudah mahir. Bagaimana melaksanakan project based learning. Problem based learning. Sudah mahir menerapkan elemen kebat dalam PDP. Sudah mahir untuk menggunakan ICT semasa sesi PDP. So dekat sini kita akan lihat pada fasa 2, pensyarah penyelia, guru pembimbing akan lebih memberikan penekanan kepada aspek amalan pedagogi terkini. Ini adalah apa yang berlaku dalam praktikum bertema. Bukannya kita tengok tak ada satu skop ataupun satu ketetapan aspek mana yang perlu diberikan penekanan. So pada pengayaan juga, kita boleh tengok bagaimana aspek kreativiti dan inovasi guru yang berkenaan. Bagaimana penerapan kemahiran insaniah
semasa sesi PDP dilakukan. Adakah guru berkenaan prihatin terhadap keperluan pelajar? Adakah guru berkenaan hanya memberi perhatian hanya kepada murid di depan? Tanpa dengan mengabaikan murid-murid di belakang. Adakah guru berkenaan tidak menggunakan tidak berkomunikasi dengan cara yang betul? Tidak menunjukkan etika profesion perguruan yang sepatutnya. So dekat sini kita akan lihat aspek-aspek ataupun tema yang perlu diberi bimbingan, dan pada fasa ini, pada fasa 2, aspek inilah yang lebih ditekankan sebab itu dia punya wajaran dia adalah 40% berbanding dengan pada fasa 1. Satu lagi adalah pada komponen refleksi. Catatan refleksi ni sebenarnya sangat penting sebab daripada sini kita boleh reflect balik apa yang telah kita lakukan, dan daripada refleksi yang telah ditulis, kita dapat satu cadangan ataupun satu langkah yang akan kita ambil bagi menambah baik apa yang telah berlaku. Bukannya kita hanya tulis kemudian kita abaikan macam tu. Sepatutnya daripada refleksi kita dah ada tindakan seterusnya bagaimana menambah baik amalan PDP kita supaya apa kekurangan kita tu dapat kita baiki, dan apa yang kekuatan yang ada pada kita dapat kita kekalkan. So, komponen refleksi ini pun adalah satu aspek tema yang sangat penting. Bagi co-curriculum, bagi co-curriculum, sama ada permainan, olahraga, unit beruniform, persatuan, komponen bagi praktikum bertema tetap sama, iaitu masih lagi ada 4, iaitu perancangan, pelaksanaan, pengayaan dan juga refleksi. Dan untuk aspek tema boleh tengok yang sebelum yang telah dijelaskan sebelum ini. Macam tu juga dia punya aspek tema dia. Dan pemberatannya pada fasa 1 dan fasa 2 adalah sama, iaitu 10% dan 10%. So sebab kita lihat pada aspek tema ni dia ada, kalau untuk co-curriculum kita lebih fokuskan bagaimana aplikasi kemahiran, bagaimana mengelolakan aktiviti yang berkenaan, bagaimana guru-guru berkenaan menganjurkan sesuatu pertandingan semasa praktikum, sesi praktikum dijalankan. So itu adalah aspek tema yang boleh kita lihat, yang boleh kita tengok untuk diberi bimbingan ataupun penekanan. Sebagai rumusan, dekat sini, kenapa praktikum bertema itu penting? So sebenarnya praktikum bertema itu sebenarnya adalah satu usaha untuk meningkatkan prestasi dan kualiti guru. So daripada sini kita dapat lihat apa yang kita kurang, apa kekuatan kita. So dekat sini bila kita dapat melihat sendiri kekurangan kita bagaimana, senang untuk kita tambah baik. Seterusnya, proses menyelesaikan masalah yang menekankan komponen dan aspek tema tertentu. Maknanya dekat sini kita lebih berfokus apa aspek yang perlu diberi bimbingan, apa aspek yang boleh kita buat sendiri. So kita sedar di mana kelemahan kita. Dan seterusnya, hasrat yang memang penting, yang memang kita semua sedia maklum, kita sebenarnya berusaha untuk melahirkan guru yang lebih kompeten dan berjiwa pendidik. Ini adalah satu perkara yang perlu kita tekankan, perlu kita tanam dalam diri kita untuk menjadi seorang guru yang kompeten dan seorang guru yang berjiwa pendidik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.